Okay, so awak nampak kan saya punya screen kan. So kita terus masuk sekarang 5.2. Boleh nampak screen Ya, 5.2 include and required. So apa dia include and required? Include and required ni untuk nak simplify akan awak punya kerja lah. Nak mudahkan kerja awak kan. So kita include ni tujuan dia untuk kita simpan satu page dekat tempat lain. Nanti benda tu kita tak perlu nak kena retyping apa semua. Kita guna include punya function, and then kita just masukkan dia punya nama je. So kalau kita tengok dekat sini include, dia punya contoh dia, kita ada sini include. Yang ini adalah contoh footer. Ini contoh footer. Jadi kita terus masukkan file name aja. Cara dia adalah kita include dekat sini kita include kan. Ini footer include dalam PHP punya script. PHP script boleh nampak kan PHP script opening and closing script, and then kita include, and then dia punya nama file name tu. Nama file. Of course you kena make sure dia punya directory betul lah. Okay. So ini kita letak dekat belakang. Contohnya kita ada file ni kan Ini file ni. So kita create file dulu. Ni contoh lah So yang ini kita masuk dekat tempat lain, ni file ni lain So kita just copy je yang ini. Kita just copy je. Terus kita run XAMPP dulu So benda tu dia akan display lah walaupun dia berada dekat tempat lain. Yang ini ni dekat dalam, saya nak buka ini sini So kita buka check 5 check 5 dekat sebentar exam htdocs and chapter 5 ni htdocs check 5 kita belum ada, saya create new. Ada belum ada lagi kan. Check 4 check 2 check 5 lah. Chapter 5 So kan ni chapter 5. So then kita tarik je pergi dekat bracket. Jadi chapter 5 tarik je. Dan kita create new file lah dekat sini, new file. So yang ini untuk include punya ncl.php .php. And then so kita just paste in yang kita buat tadi. Okay, so dia ada footer dekat sini. So then kita kena create footer lah. Saya just copy ni, Ctrl C, and then saya create new file, Ctrl V. Ini. Lepas tu saya buka footer tu. So footer tu ada dekat sini lah. Okay, yang ini footer ni. Dan ni file footer. Dia ada PHP punya tu je. So kita just copy je yang ini. Ctrl C. Kita create file footer. So kalau kita tengok dekat sini, dia cuma ada under PHP punya tu, opening the script lah. Dia ada copyright. Copyright ni dia kalau C copyright dalam kurangan tu ni dia. Ni 99 to year today lah. So dekat sini dia punya some paragraph punya text lah. So kalau kita tengok footer ni, Ctrl S save. So kalau kita tengok footer, kita tekan refresh lah. Check 5. Kalau kita tengok footer, yang keluar ini saja. Okay. Tapi bila kita combine, kita includekan dengan apa tadi? Dengan yang ini. Dengan include punya tu page. Include page ni kita ada include PHP footer dekat sini kan. So then apa yang kita dapat adalah H, and then some paragraph, 2 paragraph, and then footer dekat bawah sini. So kalau kita tengok, so then kita back, and then kita refresh, kita buka include dekat sini page. So dia dah ada. Kita belum save lagi. Ni include, kita Ctrl S save, and then kita preview semula, refresh.
So dia dah ada dekat sini. Ini yang footer tu kan. So kalau kita create something dekat footer ni contohnya, and the footer ni include footer, dekat dalam footer P ni, kalau kita nak letak P dekat sini lah, atas ni kan. No, kita just taruh je dekat sini. Dekat dalam include ni sebab ada dalam body. Kita taruh HR je. Kita buat horizontal line. HR tab. So kalau kita tengok, benda tu berada dekat bawah lah. Okay. So then refresh. So nampak tadi dekat bawah kan. So basically ada dua file kat sini. Satu yang footer dan satu lagi yang include punya file. Okay, tapi footer ni berada dekat dalam. So simplify kan awak punya kerja. Buat satu je tapi kita boleh include dekat semua file lah. Begitu juga untuk yang menu punya. Ini include Tapi beza dengan required. Kalau required dia kalau selagi dia tak jumpa dia akan bagi error punya respon lah. Error punya result. So kalau dekat sini ni dia punya tu. Yang ini adalah menu.php kan. Kita try ni. Ctrl S save, Ctrl C, Ctrl C. Lepas tu kita create new sama juga. Enter. So ini menu punya. Kita just copy je kat sini. Ctrl C. Dan kita masukkan situ. Ctrl S. So ini PHP ni ada masalah ni. Ni echo. Oh sampai sini ya, betul lah. Kita ada A. Yang ini mana dia? Ini HTML punya HTML punya tag dekat dalam PHP. Barat kita just create HTML je kan, pun okey juga. Apa kita guna je dulu yang ni. Dia dalam PHP tapi dia create HTML punya tag. So kalau kita tengok dekat sini href dia punya page dia default.asp. Okay. Yang ini home. Kemudian ada lagi HTML tutorial, ada lagi CSS tutorial, JavaScript tutorial dan sebagainya, PHP tutorial. So yang ini dia punya default. Ini dia punya href dia lah, anchor dia kan. So kita just save je. And then kalau kita tengok dekat sini dia includekan dekat atas menu dekat sini dan dekat bawah dia tak ada. Tak adalah dekat sini kan. Tapi kita boleh masukkan dekat sini. Kita punya apa? Kita punya footer juga. So kita letak dekat atas sini div menu class untuk menu punya menu class dan under PHP punya tag dan dia closing lah. So basically yang dekat atas ini first body punya content tu adalah menu. So kita just copy yang ni. Okay, kita just copy yang ni. Kita masukkan dekat dalam include kita. Yang ini just copy je. Ctrl C. Masukkan dekat kita punya include tu. Dekat body ni kita letak menu dekat situ lah. Menu which is menu dekat sini lah. Try save. So and then kalau you tengok tadi kan macam ni belum ada menu kan. So then bila kita refresh, so dia dah ada menu lah dekat situ dekat atas. Welcome to my homepage ni dia punya content lah kan. Ini apa? Default.asp tak ada lah kan. Kita tak ada buat apa-apa. Yang ini default.asp juga. Default.asp semua default kan. Okay. So dia ada dua benda lah. So kalau kita letak HR juga dekat sini, HR, awak boleh nampak dia punya separator line dia. Okay. Kita refresh. So atas ni adalah yang menu punya, menu.php, yang bawah ni adalah footer.php. Yang tengah-tengah ni yang dia punya body dia. So itu dia include. Beza antara include dengan required. Beza dia apa? Kalau dia tak jumpa, kalau required dia akan stuck lah, dia akan crash. Ini apa contoh yang lain. Dia ada satu file, nama dia vars. Dalam tu ada apa ni? Ada variable lah, color, class dan sebagainya. Lepas tu kita includekan vars tu juga dekat dalam situ. So kalau kita echokan I have dekat sini color, which is dekat dalam main dia ni tak ada, tapi dia benda tu dekat vars dia masih boleh
run juga sebab boleh identify juga sebab benda tu ada dekat sini, dah di-include kan. Kalau kita tak include vast, yang ini dia akan generate error lah. Kalau kita tengok, ni kita just copy yang ini daripada opening ke closing PHP, kita taruh dekat situ. Tapi kita kena create dulu yang vast tu, contohnya dekat sini antara some text paragraph pada another text paragraph. Untuk save, kita copy kan yang ni ke sini dekat sini. Okay. Yang ni dia punya closing dia. Ni closing kan, Ctrl save. So ni PHP. Yang ni PHP opening and closing. Ni PHP opening and closing. Ni PHP opening and closing. So tengah-tengah ni PHP punya lah. Semua PHP. PHP dia ada apa? Dia ada inilah, dia ada closing punya statement kan. Ni PHP. So ni PHP opening and closing, closing statement untuk baris tu. Ni include vast. Dan ni. Kalau yang ini tak ada, kita comment out, dia tak akan jumpa yang kalian. Jadi kalau kita pun belum buat lagi kan vast kan. Kita create dulu, Ctrl C, create new vast. Vast tu yang ni lah. Yang ini dia ada punya content dia ni. Dia ada variable dengan dia punya content dia, value dia tu. So dan kita masukkan dekat sini, Ctrl S save. Sudah ada ni opening PHP, closing PHP. Semua dalam PHP saja. Okay, ni color red dalam string, ni pun car pun dalam string juga. So dan bila kita nak masukkan dekat INCL ni, include ni, kita ada I have a car, lepas tu dia ada color dengan car dekat sini. Jadi dia dua-dua adalah BMW, color apa? Color dia apa tadi? Red BMW kan. So kalau kita ni uncomment out, Ctrl S save, kita buka tadi include, kita refresh. So dah ada dekat situ I have red BMW. Tapi kalau kita comment out yang ini, mana dia tak jumpa vast tu, jadi kita refresh, dia akan generate error lah sebab dia tak dapat kan, dia tak jumpa color ni, tak jumpa, and then cast punya variable tu pun dia tak jumpa. Dua ni dia tak jumpa, ni dengan ni tak jumpa. Kat mana? Dekat dalam line 13 dan 13 kan, dia generate kan. So itu dia punya ni apa, kita ni untuk include. Kalau dan untuk required punya, ni required, include address required. Beza dia apa? Itu dia big difference between. So when file is included with the include statement and PHP cannot find it, the script will continue to execute. Dia continue kalau dia tak jumpa pun yang kita includekan file, tapi kalau required dia akan stop and then generate error. So untuk yang ini masih lagi include, tapi yang tadilah tak ada, bila tak jumpa, no file exists. So dia tak, walaupun dia run tapi dia generate error. So, untuk yang required punya, kita tengok required. Kalau required punya, kita just copy dari sini. Ctrl C, dan kita tukar yang include ni, instead of include, required. Tapi vast dah ada, jadi kita letak vast one. Okay. Kita just copy je lah, Ctrl D. Yang ini kita comment out. Ini kita tukar kepada required, Ctrl V. So Ctrl S. So kita instead of guna include, kita letak required. Jadi kita save and then kita run. So apa jadi? Kalau yang ini dia tak jumpa, tapi dia still continue, nampak dia sampai dekat footer. Kalau yang ini apa jadi? Dia terus stop tapi dia tak ni. Dia tak, di mana dia akan exit daripada tu. Yang footer tu pun dia tak run. Apa-apa yang lepas pada required punya line tu, terus dia mana lepas pada 13 ni dia tak jumpa, yang 14 semua dia exit terus. Dia break. Okay, itu beza dia. Dan seterusnya kita tengok ni required. Kita tengok yang file handling. Saya include dekat tu simple je kan. Tujuan dia apa? Tujuan dia untuk kita nak simplifikan kerja kita kan. Kalau kita create menu, kita letak dekat menu, kita tak perlu nak letak lagi dekat every pages. Kita just letak include sahaja or required. Kalau penting, contoh macam menu, mesti nak kena ada. Then awak kena guna required. Kalau footer tu mungkin tak perlu sangat, jadi awak boleh guna include saja.
Maknanya dia yang penting dia kena run. Tapi menu mesti nak kena ada. So kena guna record. Tengok pada keperluan dia lah. Kita masuk yang ke 5.3 punya file handling, open, read, create and write. Section 3 dah masuk dah kan. Lab berapa? Lab 5. So dah buat dah yang ni. So kita nak buka file, open file, read, baca. Kita nak create file and then kita nak update file, right? So ni file handling lah nama dia. So untuk file handling, untuk nak buka file kita guna file open. Ini salah satu daripada kaedah untuk nak buka. Read file pun sama juga. Dua ni sama. Dua-dua ni sama. Sama ada read file ataupun opening file. Contoh dekat sini kita ada file open. Kita guna fopen untuk, tapi untuk open ni, once you open file tu, make sure you punya file tu you close. Sebab apa? Nanti dia akan pakai space, pakai memory. So kena close. Every time you buka kena close. Kalau tak pakai lah, kalau pakai macam dekat sini masih nak pakai kan yang tengah ni. So then tak payah close dulu. Close bila you dah tak perlu lagi. So dekat sini kita open file. Kita open file. So and then apa yang file yang kita nak open lah yang ini web dictionary.txt. And then R ni adalah dia punya mode dia. So mode dia dekat sini lah. Untuk kita nak baca sahaja, kita guna R. Ni dia akan start daripada yang first line punya. Dia akan baca. Tapi you nak baca dia just baca first line je. Kalau you tak iterate sampai at the end of the line file tu, dia tak akan paparkan, dia tak akan baca yang seterusnya, dia cuma baca satu line saja. Pointer start at the beginning of the file. Open file for write only. Yang ini W ni. Open file for write only. Maknanya erase the content of the file. Maknanya kalau dah ada dekat situ file, dia akan overwrite. Maknanya W ni untuk overwriting file. Or create a new. Kalau tak ada lagi dia buat yang baru lah. Tapi yang penting dekat sini dia akan create fresh lah. New fresh. Freshly new file. Untuk W. A ni tujuan dia untuk kita buka file dan kita nak tambah dekat belakang dia. Contohnya kita dah ada konten 1-2 line kan. Jadi line yang ketiga kita nak tambah dekat belakang. Itu kita guna A. Kemudian yang X ni create a new file for write only. Sama juga macam W lah. File pointer start at the beginning of the file. Return false and error if file already exists. Terbalik. Kalau W tadi, kalau tak ada dia create new. Tapi X, kalau tak ada dia akan false. Error dia. Maknanya dia nak yang dah ada. Untuk yang X. W tak ada, dia create baru. Tapi sama dia untuk create new file or write file, writing file. R plus open file for read and write file. Yang ini dua-dua. Buka dan boleh modify. W ni open for read and write. Lebih kurang sama lah. Cuma beza dia file pointer start at the beginning of the file R. Untuk yang W, erase the content of the file or create a new file if doesn't exist. Lebih kurang macam yang dekat dalam dekat sini W tu. W plus tu. File pointer start at the beginning of the file. Then A plus open a file for read and write. Add the existing data in the file is preserved. Sama lah tadi The plus file pointer start at the beginning, end of the start at the end of the file. Pointer start at the end of the file. A plus. Maknanya dia tambah lah, bukan at the beginning Dia akan tambah dekat belakang. So dia akan start dekat belakang. Create new file if file doesn't exist. Dia jadi macam W juga. Jadi A plus tu sama dengan W. X plus create new file for read write. Return false if an error if file already exists. So dia create, kalau tak ada lah, kalau dah ada dia akan error. Sebenarnya kalau tak ada lagi, belum ada file, kita guna W. Kalau dah ada file, kita guna R. Kalau kita dah ada file, nak tambah dekat belakang, guna A. Itu yang awak kena ingat So kita ada web dictionary punya file. Dalam tu ada mungkin content lah kan. Ini text file. Jadi bila kita buka, kita guna F open. R ni untuk baca sahaja. Kita simpan benda tu yang kita nak baca dekat my file. Lepas tu F read ni my file size. Yang ini dia paparkan sahaja. F read untuk dia paparkan sahaja. Macam echo lah. Dia paparkan sahaja. Jadi kalau kita tengok dekat sini, dia paparkan sahaja. Tapi dia dump semua sekali dalam satu
Dia just dump aja. Okay, aku file dia tak insert by line. Okay. Itu untuk f-read ni. Kemudian once kita dah open, kita kena close lah. Yeah. So another itu ini close tadi. Kemudian yang ini f open, R tadi untuk read juga. Okay. Sama f gets ni untuk kita nak read the whole string punya, the whole line, string punya lah, string line. Okay, so kalau kita ada web dictionary tadi kita ada kan, so and then dia just dump in. Tapi yang ni f gets ni dia cuma ambil yang satu ada satu line sahaja dia ambil. So kalau you tengok dekat sini, dia cuma ambil satu line je. Yang tadi apa? Ada banyak line kan dekat sini kan, nampak ada banyak line. Tapi cuma dia ambil cuma yang ni saja, satu line saja. Okay, f gets tu string punya. Okay. Tapi kalau you nak ambil semua-semua boleh line by line. So kena buat apa? Looping lah. So catch my file. Apa yang you nak paparkan, dia punya value variable yang you tadi open file tu. So kat situ. And then you close balik ni file ni. Okay. Lepas tu once you dia run sekali fgets tu, dia punya point tu dia pergi dekat next line lah kan. Jadi next line tu kita boleh run lagi sekali, kita boleh buka lagi. Macam mana kita nak buka? Kita kena buat looping lah until at the end of the file. End of the file ni EOF ni adalah end of file. So kalau kita nak run until at the end of the file, jadi kita kena buat apa file yang kita nak buat until the end of file? My file tu kan, yang ini kita buka tadi kan. File nama dia webdictionary.txt. Okay, until mana yang ini ni not at the end of file, while not yet, belum habis lagi, dia continue fgets. Fgets apa? Dia paparkan, echokan the whole line tu. Maknanya dia akan looping sampai habis dia punya file punya content tu kan, line tu. Lepas tu baru dia tutup. Jadi bila kita buat yang tu, dia akan paparkan semua satu persatu sampai habis. Until at the end of the line. Kalau yang tadi satu je. Kalau yang tadi dia paparkan semua sekali, dia just dump aja. Tapi yang ini line by line. Fgets line by line. Lepas tu untuk single character kita guna C. Okay, fget C. Tadi S tu string, the whole line. Kalau yang ini satu-satu. Jadi kalau kita buat satu-satu, jenuh lah kan, banyak lah kan. Banyak satu-satu. Ini semua ni satu-satu dia buat. Satu karakter, satu demi satu karakter. Sampai habislah, sebab apa? Until at the end of the line. Kalau fgets ni sahaja, fget ini sahaja yang kita buat, ada satu je sahaja, A sahaja dia buat. Tapi dia punya pointer pergi dekat next karakter lah kan, J. Itu. Okay, so kalau you just copy ni, ini apa? Kita create sini lah. Ini apa ni? Fgets punya tu. File file 1.php. Kita just dump in. Lepas tu kalau katalah kita just ni kan, kita ni open, ni closing, sorry, ni dekat dalam kita comment out yang ini comment out. Yang while ni dengan opening and closing, kita just letak echo fgets in my file je. Apa yang berlaku? Ctrl S. Tapi kita tak ada sekarang ni. Tak ada web dictionary ni. So kita kena create lah web dictionary. Ctrl C. Saya create web dictionary kat sini. Ctrl V. Then apa web dictionary punya content? Saya sini nak saya nak ambil yang ni line by line ni. Sini saya just ambil yang ni, saya masukkan dekat dalam web dictionary sebab saya. Okay, so saya just letak dekat situ.
Ni maknanya dia akan cari A dulu. Okay, kita just apa nama tadi? File satu kan. Okay, kita save. Kita save. Yang ni tadi kita comment out dan yang ini kita comment out. Jadi yang dia buat ialah ikut fget C. So dia akan run sekali saja. Satu sekali run. Dia bukan apa, dia looping tak. So kalau kita tengok dia punya tu dekat sini kita back, refresh, and then file satu nampak tak A je dia dapat. Sebab apa? Fget C, C karakter, satu karakternya. Tapi kalau kita apa ni buat iteration, yang ini kita uncomment kan, save dia akan ambil semua-semua lah. So kalau kita refresh dia akan ambil semua. Tapi dia karakter by karakter. Kalau S line by line, ni karakter by karakter. So dia jump semualah kan. Dia sepatutnya habis dekat sini kan. Tapi dia lepas tu dia just continue lagi kan. Okay, itu beza dia. Lepas tu kena cepat ni, kita ambil answer lagi sampai habis lah. Okay, saya tak boleh habis kat ni. Sebab tu saya kat tempat saya hujan lebat dia tengah saya punya internet sama. Okay, kita tengok uploading file Uploading file ni untuk kita nak upload file lah. Okay, simple Okay, contoh dekat sini kita ada ni ada form ni kan. So action dia upload PHP. Bila dia klik submit aja, upload file kat sini, upload image kat sini, dia upload image. Bukan file dia, image yang dia nak upload kan. So once dia klik button upload image, apa yang dia buat tu ialah dia pergi dekat upload.php. Okay, yang ini dia punya file yang dia nak upload tu. So ni teks dia lah. Okay, so kalau kita buka sini, okay, Ctrl+C, kita create yang ini apa? Upload.php. Okay, and then kita paste in, save. So kalau kita buka, okay, refresh, upload. So ni lah kan, simple je. Select image. So kita then boleh browse image apa yang kita nak. Okay, contoh dekat situ kan. Habis tu dia akan masuk dekat situ. And then upload image kat sini, bila kita klik je, so dia akan terus pergi dekat upload.php. Okay, upload.php. Bukan sini. Sorry. Oh, kita create apa ni? Bendanya sama. So yang ini dia kita tukar nama dia lah, form rename dia. Tak apa, kita just okay, kita rename dia. Yang ini form upload. Okay, form upload. So dia punya form contract. Ya, form upload ni S. Dan kita refresh mula. Refresh. Form upload ni yang ni tadi. Bila kita upload file, open, and then upload image, dia akan pergi dekat upload.php. Sebab apa? Kita punya action ialah upload.php. So then dekat sini ni kita capture dia punya tu lah. Kita tengok macam mana nak submit. Okay, so kita guna post method apa tu. Ni complete dia ada script untuk uploading. So dekat sini dia ada target directory. So dia akan create upload punya directory lah, subdirectory dekat dalam directory yang current directory tu. Kemudian dekat sini dia capture dia punya file name, and then lepas tu yang ini variable dia set sebagai satu lah image file. Yang ini untuk apa? Uploading punya file. File image. Okay, so actual file image dekat sini. Ni tak complete ni. Kalau yang complete pun ni awak ambil yang dekat file upload dia dekat sini. Kita buka W3 School ni. W3 School PHP, and then upload. W3 School PHP upload. Sikit dah ni.
Awak boleh dengar saya tak? Saya takut saya punya tu tidak, dia punya line macam dah ada dah makin Boleh, slow. boleh. Okay. Okay, kita tengok. Dekat upload. Awak pergi dekat upload. Pergi dekat upload. Dekat sini kan. Upload ni. Session cookie file upload dekat sini. Dan dekat bawah tu. Dekat bawah. Ni untuk uploading punya form tu kan. Dekat bawah. Yang ini untuk checking dia punya upload file tu. File name apa sih. Dia capture file name. So is set tu post submit. Bila ditekan submit aja dia akan get. Dia punya apa? File punya get image size. Berapa dia punya size dia. Check dia. Lepas tu dia letak dekat check tu. Check not equals to false. Maksud dia benda ni ada. Dia ada dia get image size tu. Get image size tu maksud dia ada yang dia ada value lah. Not equal to false. Maknanya true lah. Maknanya ada. So then dia akan echokan dekat file is an image. And then ni dia punya extension ni lah. Okay. Extension tu JPEG apa semua lah kan. Lepas tu dia akan set upload equals to OK. Upload OK equals to 1. Lepas tu kalau dia tak ada image dia upload, dia set upload OK equals to 0. Okay, ni dia baru set dia punya tu. Sebab apa? Daripada sini upload OK ni punya value baru dia akan upload dia punya file. Ni baru dia capture file tu, baru dia tangkap. Dia belum upload lagi. Untuk upload punya dekat bawah. Ni baru checking aja. Upload punya complete punya ni dekat bawah. Ni yang ini, ni complete punya. So dia capture tadi. Okay, so dia capture ni kan upload. Okay, sampai dekat sini kan. Dia punya image file tu actual image or not image punya. Kemudian yang ni check if file already exist. Dia check pula dekat situ. Ada tak ada file tu. And then dia check pula file size dia berapa. Not more than must be ni less than ke greater than something lah. Ada limit dia bagi limit 50, 500 meg ke apa ni kan. Ni berapa? 500 kan 500 maknanya 0.5 gig punya. Separuh gig. Okey, kalau tak okey dia 000. Kalau okey 1 kan. Kalau okey 1. So dia check dekat sini. Then dia check juga extension allow certain file format. Yang ini kita nak bagi JPEG, JPG, JPEG, PNG, GIF sahaja. Yang ini kita nak allow only for this punya tu format. Yang ini baru kita nak check sama ada boleh ke tak boleh kita upload. So dia check dulu. If upload OK equals 0, dia tak akan uploadkan dekat sini. Dia kata sorry your file was not uploaded. Sebab apa? Something yang tak ni kan sama ada not image punya file format. Yang ini dia exceed dia punya limit. Yang ini already exist. Ataupun yang ini file is not an image sama tadi Selain daripada itu okey lah kan. Kalau okey dia terus submit. Dia submit dekat sini. Okay. So if else if move dekat sini, yang ni dia akan upload. Ni yang dia upload. Ni dia upload Ni saja dia upload. So move upload file. Apa yang dia upload tadi, yang ini file dia file to upload. Yang ini file to upload. Mana tadi yang kita nak upload tadi file. And then file to upload mana tadi ada tu. Ini yang tu. Okay, ni file to upload. And then nama dia target file. Okay, so basically ni dalam bentuk array lah. Ini dalam bentuk array ni. So yang dia nak dia nak move file, dia nak upload dia punya temporary extension name dia. So the file is HTML character version file upload, and then extension dia has been uploaded. So yang ini yang dia upload lah. Ini sahaja yang dia upload. Maksudnya kalau awak pakai ini sahaja pun dia dah tu. Tapi make sure awak punya tu adalah dekat sini file yang awak nak masukkan. Okay, target file, file upload semua dekat sini. Dia dapatkan daripada sini. Ni, okay. File target tu kita nak masukkan dua ni. So benda tu ada, dia terus upload. So, kalau dia tak okey, dia akan bagi ni lah. So awak just copy yang ini.
copy ni semua. So kita nak upload file daripada sini sampai sini sekali. So ni yang ini apa dekat upload.php Ctrl C. Kita pergi dekat upload.php. Dekat mana? Upload.php. Oh, belum create lagi. So kita create new. Kita upload ni yang ni lah sebenarnya ni kan. Sorry. Kita belum buat lagi tadi. Mana tadi? Form upload. Just copy upload. Copy dulu Ctrl C. Yang mana tadi kita buat untitled kita rename. Kita rename upload.php. Lepas tu kita masukkan ni tadi banyak-banyak ni. Ctrl C. Dan masukkan sini. Ctrl S save. Okay. So kita dah ada menu. Form dia. Dan kita ada upload. Okay. So then kita nanti dia akan buat ni upload punya file dekat dalam folder yang kita buat. Folder kita apa? Chat5. Nanti dia akan buat dekat sini. Automatically dia akan buat itu dia punya folder tu. Okay, so kita run. Kita try run. Kita refresh form upload. Kita masukkan. Sebelum ni kita belum ada lagi kan dekat sini kan upload. Ini upload punya folder. And then belum ada apa-apa lagi lah. So then kita run. Okay, kita ambil yang ni. Open. And then kita upload. Ini JPG. Dia kata file is an image. Warning upload files. Dia kata file to open. Stream directory. Line 43. Line 43 punya tu. Dekat ni line 43 juga. Unable. Upload file unable. Dia kata sorry letak ni lah. So kalau kita yang 43 mana? Kalau kita remarks yang 43 tu dia akan upload lah So ni 43 mana? Dia dekat sini. Oh dekat sini dia tak upload kan. Maybe something lah dekat sini. So kita ni kita comment out yang ni. Ataupun kita letak satu je. Kalau kita cheatkan dia kita letak satu. Kalau kosong sebentar okey. Tak apa. Yang ini kosong. Okey lah kita letak sini satu. Oh sorry kosong. Ni kita letak satu. Semua ni kita letak satu. Kita so then dia tak jadi kosong kan, dia akan upload lah. Okey. Kita letak satu je. So dia tak check. So yang ini je lah kot dia check. Tengoklah. Kan saya save. Kita try lagi. Okey, kita refresh. From ni. Dan kita ambil, masukkan, dan kita upload. Apa lagi? 43 juga dia ada kat mana ni? Upload file. Fail to open stream, no such file or directory in C. Upload. Oh, okey lah. Kalau macam tu, kita kena create dulu upload punya tu. Sebab dia tak nak juga. Okay? Kita kena create dulu folder tu. Upload. Okay. Upload. Folder ni. Okay. Ni kosong lagi lah. Tak ada apa. So, kita try lagi. Kita refresh. Kita boleh juga. Okay. Kita try. Refresh. And tengok dia boleh tak. Tapi dah ada ke belum? Belum ada lagi. Mana dia belum upload lagi? Ni dekat mana? ht.chat5. Dia belum lagi. Dia belum upload lagi. Kita tengok dulu kat mana dia punya problem dia. Okay, upload. Ni target directory. Upload target directory. Siapa yang masuk? Saya tak nampak siapa yang mencoba master join. Dah masuk kan? Siapa yang masuk ni? Oh ada. Sorry. Okay, so saya tak nampak dekat mana dia punya tu. Kita simplifykan dulu. Ni JPEG kot. Ni JPEG. Kita try PNG lah. Kita try PNG. PNG ataupun JPEG. Kita try yang simple je. Okay, so ni dekat mana tadi? Dekat dalam desktop kot.
Okay. JPEG. Okay dah. Kita rename je dulu. Kita rename satu dengan JPEG ke JPEG ataupun PNG ke JPEG. Kita try Okay. Kita rename je. Kita kata apa? Change. Okay. And then ni kita just refresh je. Tengok dia boleh tetap refresh, boleh upload, form upload, kita ambil. Okay. And then upload. Ada lagi move upload the file, fail to open stream, no search file or directory in C, in upload outline 43. Okay. Okay, kita simplifykan kerja dia. Upload, dia akan run semua ni. Kita terus run je lah yang ini kita terus run je yang ini. Yang ini je. So kita just yang ini sampai sini, kita just run aja yang ini. Okay. Daripada sini ke sini kita terus, saya just copy je, control cut, saya terus taruh dekat sini. Okay. Saya taruh dekat situ je. So ni uploading ini uploading. Saya taruh kat sini je. Yang belakang tu saya just yang belakang ni, ini saya comment out je dulu. Control C. Control slash. Saya comment out je dulu. Kerana kita tak ada buat apa ni validation checking kat sini. Kita terus upload aja. Cuma dekat sini bila submit button, dia betul dah submit button dia akan set kalau file is not an image dia 0. Kalau file is an image dekat sini 1. So kalau 0 kat sini dia tak uploadkan. Sebenarnya dia uploadkan ni dekat sini 26 ni kan. Cuma ada something wrong dekat sini. Somewhere dekat sini file to upload, temp name dia dekat sini ada image, target file dekat sini ada base file, target directory. Okay, kita try je dulu. Kita try lagi. Okay. Kita refresh lagi. Form 1. Then upload. Ada lagi. File is an image file, JPEG. Body move uploaded file, fail to open stream, no search file directory in C. 26. Saya tak pasti letakkan mana. Okay, saya letak dekat C lah. Saya letak dekat C je. Directory, no search directory in C. Dekat sini upload ni tak. Directory in C. No search file directory. In 26. No search file directory. Target file dia tak jumpa. Target file dia tak jumpa. Okay. Kita boleh dulu sebentar. Tak jumpa tu. Okay, refresh. Okay. Maksud dia apa? Tak boleh letak slash dekat belakang tu. Kalau tak dia tak jumpa. So uploaded kalau tadi, jadi kita tengok balik dekat XAMPP, and then htdocs, chat 5, and then upload. Ada tak ada? Oh, tak ada juga. Something wrong. Tapi dia dah upload, dia kata uploaded dah. Tapi tak ada dekat sini. Kat mana? Mana bendanya? Oh, upload JPEG. Kenapa dekat sini? Oh, alright. Okay, maknanya dia terus taruh namanya dekat situ. Okay, betulnya. Ini bendanya dekat sini. Dia bukan dekat directory dia masuk. Terus masuk dekat dalam chat 5 punya tu. Tapi dia dia taruh nama dekat situ. Okay.
So nampak benda ni dekat sini. Benda ni ada dekat situ. Dan kita tengok macam mana nak tengok view flash icon. Nampak ada dekat situ. So dia boleh upload. Cuma masalah dekat mana tadi? Ada siapa nak masuk? Okay. So dekat sini target directory. So kalau tak ada slash ni, dia tak ada slash. Okay, kalau tak ada slash dia terus tambah. Kalau ada ni dia akan masuk dekat dalam uploads. Kalau taruh je, I'm not sure. Ni kita tengok dulu sekejap. Kalau refresh refresh file form upload, browse, satu, upload, already uploaded, one.jpg. Kita tengok dia dekat mana. Saya punya tu dah habis dah direct drive saya. Okay, sini dekat sini file. Oh sorry, bukan jpeg mana, dekat situ tak ada juga. Tak nampak mana dia letak. Tapi kalau slash tu maksud dia dekat mana, dekat htdocs dekat first directory. Dekat first directory dekat htdocs, tapi dekat sini tak ada directory tu. Okay, so dekat sini kena betulkan lah. Okay, yang ini kena betulkan. Kalau upload, dia akan pergi dekat upload directory, tapi dia tak create directory tu. But anyway, dia dah boleh kan. So dekat sini directory, kalau tak ada ni terus saja. Kalau tak ada ni terus saja. Maksud dia apa? Dia akan simpan dekat mana? Dekat dalam directory yang sama dengan kita punya yang tu dekat dalam current directory, dekat chat file punya dekat current directory. Dia taruh kat sini je. Kalau ada upload tu dia terus tambah dia. Kalau tak ni satu.jpg dimasukkan. Okay, so kalau kita letak again fresh from upload, browse, one, upload, dia dah masuk. So dia masukkan dekat mana? Okay, terus dekat situ So alright, so kita balik kot. Yang ini upload dia mungkin dia ada set kot. Okay, kita try upload. Kita save dulu. Then kita refresh from upload, browse one, then upload. Oh dia tak boleh. Okay, tak boleh juga. So kaedah dia itulah, tapi kita belum tak dapat nak masukkan under directory. Kalau nak masukkan bawah directory kena ada, I'm not sure dekat sini. Ni tak boleh. Kena pakai ni. Mungkin kena under current directory. I'm not sure macam tu ataupun macam tu, sebab dia under current directory. Tapi anyway, awak dah berjaya lah, dah boleh upload Okay, siapa yang nak masuk ni? Okay. Saya try tengok dia boleh tak. Tak boleh So current directory tak boleh. Dia balik semula dekat tu, dia tak boleh. So dia memang tak boleh. Yang ini dia turun satu directory. Try lagi. But anyway, awak dah tahu macam mana nak upload Okay, kita refresh. Browse. Tak boleh lah. Okay, so ini so pakai yang ni sahaja. Kosong sahaja. Kosongkan. Kalau ada upload, dia akan terus letak satu something. Dia punya directory, file dia. Okay, so ni dah selesai Okay, untuk file upload punya dah selesai. Kita tengok lagi. Ni dah. Ini dia punya validation. Tengok cookies, session dan cookies. So apa dia session? Session ni untuk kita nak kita nak pass information dekat multiple pages to cookies session. Okay. So tujuan dia untuk apa? Kita nak supaya kita punya ID
server dia tahu siapa pengguna. Sorry, session so and then dia boleh and then dia provide interaction dengan server. So dekat sini awak boleh dekat sini lah kan. Ini session ni untuk cookies ni set cookies untuk kita apa, kita nak simpan kita punya info, komputer punya info, user punya info dekat kita punya browser sendiri, dekat dalam dalam sama ada Chrome ke ataupun Firefox ke, dekat kita punya browser. So dia akan simpan dulu. Tapi kita tak payah check lah. Benda tu ada dekat mana? Dekat dalam network, and then dia punya kita tengok dulu So set cookie kita guna set cookies macam ni, and then dia ada dia punya apa nama cookies dia, value dia, berapa lama kita nak set dia punya interaction antara server dengan user tu. Kalau satu hari kita letak time, Unix punya time, dia punya startup time tahun 70, satu hari bulan Januari tahun 70, campur kalau untuk satu hari punya 86400 punya ni second, dalam second Kemudian path ni lah kat mana yang kita nak assign dia supaya dia boleh guna. Domain ni untuk yang dia punya URL dia lah, security dan HTTP ni sama ada secure ataupun not secure. Kalau yang secure punya ada HTTPS, kalau tak secure HTTP only kita nak bagi. Jadi itu untuk kita nak create cookies. Cara dia ni set cookies, dan dia punya cookie name ni yang ni kita boleh taruh terus ataupun kita letaklah dekat sini variable kan, kita letak variable, and then kita taruh dia punya value dia. Satu lagi. Kemudian value dia dekat sini pun sama juga. Ni user. Jadi yang ni cookie untuk user, nama dia siapa? John Doe. Kemudian kita nak bagi time dia. Time ni adalah satu hari punya, kita bagi dia masa satu hari untuk dia ada link dengan server. Dia boleh guna. Lepas pada ni dia automatically dia akan disconnected daripada server. Ini dia punya directory. Macam directory kita, kalau yang htdocs tu dekat localhost, dekat main punya. Jadi kalau kita nak dekat main localhost, kita ambil slash. Kalau kita nak dekat check5 je, kita letak slash check5. Kita slash. Ada slash check5 slash, kena ada slash. Kemudian yang ini one day punya provision lah. Ini creating cookies, assigning cookies Lepas tu dekat sini dia nak test sama ada cookies tu dia dah set ke belum. Ni dia dah set dah ni. Tapi dia nak test sama ada dia dah set ke belum. So dekat sini dia guna if is set. Is set ni mana dia set lah, tapi dekat depan dia ada not punya condition. Jadi if not set, dia akan paparkan dekat sini cookie name not set. Kalau dah set, dekat sini pula dia paparkan. Dia kata apa? Dia echokan value is echo cookie name dia apa? Cookie name dia, nama cookie itulah sini, cookie name. Kemudian is set. Lepas tu dia turun ke bawah, value is dia punya value cookie. Ni dia punya value dia. Ni cookie name. Cookie name tu apa dia cookie name dia? Ni value dia, ini value Ni cookie name. Ni sini yang user. Cookie user is set. Lepas tu cookie value is cookie name. Ni dia punya value dia akan tu. So kita tengok So ni cookie. So kita run example dia. So dekat sini dia tak boleh buat macam tu. Kita just copy je dekat sini. Cookie name is user is not set. Sebab apa kita tak create lagi. Okay, so kita copy sampai sini, Ctrl C. Kita create ni cookie kat sini. Cookie.php. Cookie.php. So kita create cookie, kita masukkan. So untuk yang cookie punya tu dia kena buat dekat atas lah PHP. Dia sebelum HTML So opening and then closing. So ni dia punya cookie name dia, nama cookie dan value dia. Ni untuk user punya cookie.
So then kita create dia punya masa untuk kita ada connection dengan server. Okay. So then kita just kita nak test sama ada okay kita okay dekat sini kan. Of course dia dah set lah kan dekat sini. So then kita save. Then kita try run cookie. Check 5. Cookie. Okay. Okay, cookie. So cookie user is not set. Oh, tak set. Name user. Okay, you might have to reload the page. So dekat sini dia kata user is not set. So kita kena ni set user not set dekat sini. Dekat sini PHP not set. Why not set? Dia ada kita kena start. Dia kena start dulu, start session, start cookie. So kena start dulu lah baru kita tu kat sini start cookie user. Cuma dia file cookie. Barat dia okay kan? Okay, function before HTML. Set row cookies. Yang ini dia punya value dia apa yang kita set lah. So kalau you tengok dekat sini ni value dia cookie the PHP ni cookie name value cookie. So kita just echokan Ctrl C. Yang ini kita main out. Saya nak taruh dia dekat sini. Nak echokan yang ini saya padam je. Okay, dia masuk tak masuk. Okay, yang ini cookie. Cookie name by right dia set betul lah ni, tapi tak ada time. Ni time ni campur ni maksud dia ada masa ni sebulan. Kalau ni 30 hari kan, kalau yang ini 1 hari. So dia bagi masa 1 hari sebenarnya. Okay, sepatutnya okay ni. Okay, that one day punya tu. Try tengok lagi. php.html sepatutnya okay. Yang dia tu, yang ini you might have to reload. Kita just paparkan cookie punya value dekat sini. Adakah dia tu ada value dekat situ. Ni cookie name. Ni panggil yang cookie punya tu. Kita check ni. Refresh PHP. So basically dah ada lah. Dia dah set dah tu. Ni tu kan. Dia punya cookie value kita boleh letak juga dekat sini. Ctrl D. Cookie value dia echo cookie name. Okay lah. Sebenarnya dah okay lah kan. So dah ada dekat situ. So cookies dia set lah sebenarnya dekat sini ni. Okay. So cookie dah ada. Kalau kita nak tengok cookie, nak tengok cookies dia. Okay, dekat inspect, kita tengok inspect. Pergi dekat network. Lepas tu kita kena relate dulu. Kita kena refresh. And then dekat mana? Network, cookie PHP. Dekat sini kita akan dapat cookie punya value kat sini. Tu. Mana cookie punya value. Oh, ni lama punya ada cookie Abu Ali user John Doe dekat sini. User. Okay. John Doe user ni cookie dia. Okay. So ni kita punya cookie John Doe. Dia ada dekat situ. Okay. So ni macam mana kita nak view cookie. Pergi dekat mana? Inspect. Ni saya padam dulu. Inspect. Kat sini. Lepas tu pergi dekat network. Lepas tu kita kena refresh yang ini. Lepas tu baru kita check cookies punya tu. Sini. Then tengok dekat situ. Under cookies. Okay. Ni. Cookies. All cookies semua dekat sini. So, John Doe pasti.
user. So okay ni. Kemudian tu cookies. So kita boleh delete cookie. Macam mana cara dia? Kita guna sama ada guna minus dia punya itu ataupun kita macam tu lah. Kita guna minus ataupun kita ada lagi unset cookies. Set cookies. Macam tu lah dia kena pakai minus. So kalau kita dah ada cookies tadi, kita ada orang nak masuk, sorry. So kita dah ada cookies tadi, kita dah identify user yang guna kan server. So kalau kita letak Johnny, 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 okay, Johnny. Okay, tak kira lah. Okay, Ctrl S save okay, yang ini ataupun kita boleh kita letak lah. Okay, saya dekat sini. Kalau kita letak plus, maknanya kita set. Kalau kita letak minus, so kita try dulu. Johnny, Ctrl S save. Nanti kita run. Adakah dia set cookies? Of course it's kan. Okay, lepas tu kita nak kita nak delete cookie dia. So dekat sini kita kena refresh, pergi dekat cookie. So dah ada kan Johnny punya cookie, and then kita check pun ada juga dekat situ. Inspect, okay, network, then reload, dan lepas tu cookie dia dah ada dekat sini. Okay, Johnny tu dah ada kan dekat sini. Johnny dah ada cookie. So kalau kita nak buang ni user ni, delete cookies ni, cara dia adalah kita kena set minus lah. Jadi kita pergi dekat sini. Ni, yang ini ni instead of plus kan, kita kena letak minus. So kalau kita minus sini minus kalau minus 1 hari punya, maka dia akan delete cookie. Kita save and then kita run, dia akan delete cookies tu. Kita back sini, kita refresh cookie. So dekat sini refresh, dia kata apa? Dia kata cookies dah tak ada dah tak dekat sini. So kalau kita inspect pun dia dah delete dah cookies tu. Okay, refresh, dia akan delete. Dia dah delete dah. Ada lagi tak? Tak ada dah tak ada, dia dah delete dah. So ni cara kita untuk nak create cookies. Kita nak identify user dengan mana kita nak bagi session dekat user lah, berapa lama kita nak bagi kan tadi tu. Kita boleh bagi 1 minit contohnya, katakanlah kita nak bagi 1 minit. Untuk 1 minit punya dekat sini ni berapa ni? 86 ni 1 hari. Bahagi untuk 1 minit, untuk 1 saat 60 lah kita bagi 60. 1 minit punya cookies kita campur dekat sini. Lepas 1 minit dia akan expired cookie dia. Jadi kita save. Bila kita run dekat sini, lepas 1 minit je kita back kita refresh kat sini, kita cookie sini. Oh, kita ada lagi kan? Kita tunggu sampai 1 minit. Ni 13 kan? 13 sampai 14 dia akan habis. 14 kan? Tapi masih lagi kot. Refresh lagi. Sampai 15 kot baru dia tu. Okay. Okay, anyway dia maknanya dia, kalau tu tadi kita taruh minus dekat ni, 1 hari kita dah buat tadi kan. Minus 1 hari punya 386 400 kan. 1 hari punya maknanya dia akan 8600 kan. So dia akan delete cookie itulah tadi kita dah buat expired. So ni cookies dah selesai. Okay, lepas tu ini test cookie. Ni dia punya cookie name and then nama dia test. Okay, lepas tu session. So cookie tadi kita bagi masa untuk dia nak ada connection dengan komputer. Untuk session ni adalah cara untuk a way to store information in variables to be used across multiple. So kita nak login sekali je dekat login punya page, tapi nanti kita boleh guna page-page yang seterusnya. Kalau tak, kita kena login lagi. Jadi dia kena guna session untuk nak hantar info siapa pengguna tu. So dia pergi dekat lepas dekat next page yang seterusnya. Ni kita guna session.
Jadi session ni cara dia untuk kita nak uh, run session, kita kena start session dekat atas. Dekat atas sekali sebelum HTML punya tu. Dekat atas sekali kita nak start. Okay, contoh dekat sini kita ada start session dulu. Lepas tu kita letak ni session dia. So kita boleh session ni tujuan dia tu kita contohnya kita dekat sini kan, kita ada favorite color dekat sini, dia ada value dia. Okay, so session variable are set. Okay, so just copy je yang ini. Nah, sama lah tu, dia dah okey lah kan. Okay, untuk set punya variable sama. Okay, dekat sini ni session sess on php. Okay, kita copy. So dia kena ada dekat atas session punya tag dan dia punya value session punya tu key dengan value dia, key dengan value dia. Okay, contohnya kalau kat sini kita nak letak favorite animal cat ke, favorite color green kan, session ini session dah set, kita dah set dah. Kalau kita nak buang, okay, so macam mana kita nak guna session? Contohnya kalau kita login, okay, kita start session, kita login, lepas kita login, kita create login page. Lepas tu kalau kita bila destroy session je, kalau dia nak buka balik yang selepas dia login first page tu, dia akan deny. So maknanya orang tak boleh skip dia punya login punya page untuk pergi dekat dalam dia punya main page. Okay, itu tujuan dia session. Supaya apa? Dia pass daripada login page punya info, user info tu hantar pergi dekat next page. Contoh so kita dah dekat sini, kita dah ada, so ni kita dah ada satu, kita create satu ni demo session 1. Kita dah buat session tadi kan, dan kita nak buat yang another page lah, session 2 punya page. Session 2 punya page kita kena start juga dengan session kat sini, contoh dekat sini, dekat session. Lepas tu kita nak tengok adakah dia session ni kan dipaparkan, session dia apa? Oh, dia tak paparkan, dia cuma set value dia. So next punya page, adakah dia dapat value tu yang ini, green untuk fav color punya session, cat untuk favorite animal punya session. Okay, so then dia echo kan dekat sini, echo favorite color is, ini dia punya session untuk fav color punya value, yang ini session untuk fav animal punya value. Ini dekat second page lah. So kalau kita copy yang ni, kita just copy je. Nampak ni dia tak masuk sebab apa? Dia tak start daripada yang first session punya. Okay, kita just copy, kita create session page 2. Okay, yang ini session 2 session2.php. Okay, session2.php. So then kita just paste dekat sini, Ctrl S save. So yang session 1, mana tadi session 1? Ni session, oh kita ada session 2, kita ada session 1. Ni apa ni, upload, ni session. Okay, session, daripada session, bila kita run session ni dan kita run session 2, kita buka session 2, dia akan dapat dia punya ni, okay, green dengan cat punya session sebab dia dah set dekat sini. Of course dia kena session start dekat atas dulu. Kalau tak, yang ini dia tak capture lah, dia tak assign value. So kita run yang session, saya rename 1 lah, senang, 1 dengan 2. Okay, session 1 dengan 2. So saya just save je session 1 dengan session 2. Yang dekat sini dia just paparkan aja apa dia punya value dekat session tu. Jadi kita run. Okay, kita refresh, pergi dekat session 1. Session 1 ni kita dia tak ni. Kenapa dia tak jalan? Ada masalah. Session 1. Okay. Apa nama Cofos ada masalah. Session 1. Okay. Session 1 kalau kita run, dia akan set dia punya session dia.
Okay. Set dia punya value dah ada lah. Jadi bila kita buka je, tapi dia kena jalan dulu session 1 tu. Kalau tak jalan session 1, jadi bila kita buka je yang session 2, dia kata apa tu? Dia kata dia takkan paparkan tu. Dia takkan paparkan dia punya value dia. Ni pun tak ada. Dia tak letak. Dia takkan paparkan echo ni favorite color is, dia punya value fifth color green tadi kan, and then fifth animal ni kan, ni green kan. Okay, dia takkan paparkan. Dan yang ini pun dia takkan paparkan fifth animal ni, takkan paparkan kalau kita tak run session 1 dulu. Okay. Jadi kalau katalah kita destroy session, yang ini kita session 3. Session 3 ni untuk destroy punya .php. Untuk session destroy session, kita kena pakai yang ini. Ini tak jalan lagi ni, dia punya session ni. Tak tahu kenapa masalah ni. Okay. So kita tengok dulu. Untuk yang destroy session, kita pakai yang ni. So untuk session destroy, yang ini print ni untuk kita print juga sama. Ataupun kita echo sama. Tapi ni dekat dalam bentuk array. Untuk destroy session, ni bukan destroy, ni masih dia tukar modified session, rewrite session. So kita kena start juga session, rewrite session. Contohnya fifth color tadi green, kita tukar pada yellow. Bila kita run semula, dia akan agaknya tadi dia konflik dengan yang tu tak. Kita run yang tadi tu. Okay, dia pergi dekat mana? Pergi dekat dia konflik tu session. So kita taruh line lah. Yang ini apa? Session 3 kan. Untuk session 3 punya, kita nak destroy session. Jadi kita guna session unset dan session destroy. So bila kita create session ni bila kita remove ni kan, kita remove. Tadi ada, sekarang dah tak ada. Okay. Jadi kita dekat sini tadi rupanya dia tu. Okay, so just copy je ni. Pergi dekat 3. Ini tadi. Dia ada tapi kita mana tadi? Sini kan. Yang ini kalau kita refresh, dia tak ada sebab kita tak set session tu. Kalau kita session green, okay. Session variable set, okay. Lepas tu dia dah set green. Jadi kalau kita run yang ini, kita refresh F5, dia akan tak boleh juga dekat sini. By right dia akan keluar lah sebab kita dah run tadi kan, dah ada session tu. Okay, dengan server. Tapi ni memang ada masalah ni kan. Dekat W3 School. So kita run dekat sini punya server. Ni saya padam semua. Okay, saya pakai yang ni. Apa dia? Okay. So session 1, mana check file? Session 1 dia pergi dekat mana ni? Session 1 dia tak run, tak tahu kenapa. Kenapa dia tak run session 1? Kata HTML session 1 ni sebentar, kenapa dia tak run? Session 1. Session 2 kalau run pun dia memang tak boleh sebab kena start session 1 dulu. Kita create session, lepas tu baru yang ini kita display session. Yang ini kita delete this session. Delete session 3. Okay. Kita delete session pakai ini session unset. Tapi session mesti nak kena start dekat situ. Yang ini bila kita log out. Jadi kalau katalah dekat session 2 yang kita dah set, kita set dekat sini anchor untuk kita log out nya kan. Log out.
Ini logout. So bila kita klik logout, so boleh bukan yang ini yang ini logout. Okay, logout. So dekat sini ni logout kita ambil yang cookie 3 punya. Sorry, session 3 ni, session 3. Oh sorry, salah. Session 3. Ini session 3 untuk kita logout, tapi kena buang yang ini, Ctrl S. So bila kita klik logout je, dia buka je session 3, dia akan buang semua dan kita boleh bila kita back dekat tu session, bila kita back pergi dekat session 2, kita nak paparkan session, dia kata dia tak ada session, value tak ada. Sebab kita kena set balik session dekat sini, baru dia boleh dapat. So, kita just save je yang ini ni. Kita tengok. Okay, kita refresh. Session 1 dia create session. Kenapa ni tak salah, dia tak ni, dia tak run, tak tahu kenapa. Okay. Tapi awak boleh try lah, nanti balik try. Tengok kita ada session ni, run dulu. Dia dah create session, lepas tu kita paparkan session, echokan. Lepas tu dekat sini yang ni session 2 ni, kita tekan logout tu. Tekan logout. Bila kita tekan logout je, kita boleh tak pakai preview. Preview boleh tak? Preview compact to preview. Tapi preview dia tak boleh apa-apa pun. Preview pun. Kita ada chat 5, kita ada session 1, session 2, tak ada apa-apa. Okay. Okay, so tak boleh, tak tahu kenapa tak boleh run. So pergi dekat session 3 ni, dia akan destroy session. So ni create session, display session, display bila kita masuk. Okay, so ni filter and data sanitization 3, 2, 3. Lambat lagi kot ni, banyak lagi sekarang. 88. Okay, masih lagi sikit boleh, dalam 28, 12 minit lagi lah. 12 minit ni kita lepas tu kita sampai dekat mana? Baru dekat sini, filter and sanitization. But anyway, filter and sanitization kita dah buat dah dekat tu tadi kan. Okay, ini kira apa nama ni, kira review lah. Okay, filter and sanitization kita dah buat dah. Apa sanitization tu kan, strip slashes apa semua kan, trimming tu. So yang ni dekat sini ni filter, dia ada apa dia buat ni, filter. Okay, so filter for each filter list. Okay, so apa dia buat, we use why we use filter, so basically untuk dia buang benda-benda yang tak penting lah. Okay, filter ni. So kalau kita tengok dekat sini filter, apa dia buat ni, filter ID integer, filter list. So ini array je ni, ini array. Mana array dia ni? Okay, so filter list punya tu ni function ID, filter ID. Okay, so ini built-in punya function filter ID, tu integer, boolean apa semua filter. But anyway, okay, so filter lagi filter var function validate and sanitize data. Tujuan dia untuk kita nak betulkan data lah, variable you want to check. Contohnya kalau integer dia tak mau, dia nak apa, dia nak string, dia tak nak integer, itulah apa sanitize. So dekat sini apa, dia ada satu variable dekat sini, value dia string. Lepas tu dia sanitize je, filter sanitize string equal. So dia sanitize kan. Kalau ada H ni dia buang lah. Okay, so dia sanitize, dia buang benda yang tak perlu kan. Is filtering kan, depan ni kan, depan ada ni tagging kan, dia sanitize. So ni filter
sanitize string. So dia guna filter var, disimpan dekat sini dan dia echokan. Tujuannya. Lagi yang ni validate an integer. Tadi untuk string punya kita buang benda-benda yang tak penting. Untuk yang integer contohnya ni 100 kan. So kita nak validate sama ada betul tak betul. Ni integer. Okay, so kalau valid integer if filter var whatever int dia ni dan dia guna validate untuk integer, yang ini ni equal to false. Kalau bukan integer, kalau ni not integer false. Okay, kalau integer false, not integer false, maknanya true lah kan, valid lah. Kalau tak, sebaliknya lah. Kalau ni dia lihat not integer false, maknanya valid integer lah kan. Dia terbalikkan dia punya tu. Okay. So kalau kita letak something else kan dekat sini, bukan integer, ABC kan, ABC which is bukan integer, apa jadi? Dia akan jadi false lah kan, not valid. Okay, itu je. Dia nak tahu sama ada integer ke bukan integer. Ini validation. Mana kalau kita nak user dia type in, okay, tapi type in dia instead of nama dia Abu, dia letak nombor ke whatever kan, tak boleh. Alright, so next yang ini untuk string dan integer. Yang ini apa? The combinations of dua lah. So dekat as an example, it was set to 0 and functions and the function above will return in integer is not valid to solve the problem. Use code ini. Okay. Ni kalau kosong, dia tak mau kosong, mesti selain daripada kosong. Di 0 is not an integer kan, not a valid integer. 0 is 0, not integer. 1 is integer or minus 1 is integer. Tapi 0 is not an integer, 0. Okay, so ni dia punya kaedah untuk dia nak. So kalau 0 is not valid lah. Okay. So boleh tengok lah kan kat sini. Integer valid, 0 integer valid ke? Valid juga kan. Anyway, kalau taruh kosong, begitu. Satu kosong. Oh, silakan, not valid lah kan. Okay. Tapi 0 is patutnya bukan kan. So awak tak boleh pakai lah untuk nak test sama ada 0 is ni okey lah, valid lah kan. Minus pun boleh juga, minus 1. Ini integer, tapi 0 is not. But anyway, mungkin tak ada perpuluhan dekat situ, dia consider as integer lah. Okey lah buat, betul lah tu. Okay, next je lah. Yang ini apa? IP address. Filter validate IP address. So dia guna apa? Filter underscore validate IP address. So ni untuk apa nama ni? Localhost punya IP address kan. So IP kita letak localhost, dia valid IP lah dekat sini. And valid IP dia akan keluar 127 valid IP. Kalau dekat sini 125 valid juga tak? Valid, masih lagi. Kalau 255 valid. Kalau 256, this is not valid IP. Maximum IP adalah 255 sahaja. Tengok, boleh tak? Kalau 256 it's not valid IP. Betul lah. Dia maksimum dia 255 untuk IP tak boleh 256. Semua ni ada 1, 2, 3, 4 bahagian ni mesti nak kena maksimum. Dia minimum kosong, maksimum 256 tak ada. Baru valid IP. IP address tu adalah dia punya apa, address komputer kita. Macam komputer saya dia ada address, komputer awak ada address. Ini untuk validation IP. Next validation 3, 4 lagi 6 minit Yang ini apa? Email punya validation. So, awak guna email filter underscore sanitize email. Ni valid email lah. Ada add alias ni. Kemudian filter var untuk URL. Filter sanitize URL. Yang ini. Ini untuk URL. Kemudian 5.7.
35. Kita ada 5 minit lagi. 5.7 error handling. Kita habiskan dalam pukul 3.40. Error handling. Ini last kot. Okay, belum last. So error handling yang ini awak kena macam yang tu tadilah. Okay, kita kena ada macam yang kita buat untuk file punya tu kan, W3Scope. Untuk yang file punya tu, PHP file. Ni kan. Kita kena ada mana tadi? Database advanced. Ni file kan, file open. So dekat sini ada ni ODI ni. Ini apa? File handling. Error handling. So kita ada dia punya error punya tu handling exception. Exception ni maksud dia apa? Macam mana? If something wrong, things yang kita mana error lah, kita handle error lah. Okay, so display error. So ni dia punya built-in lah. Macam kita nak handle error macam tadi tu. Error last, clear the last error, generate print bracket. Ni function tu error, trigger error. Nanti kalau nak pakai, awak boleh pakai contoh dekat sini kan. Error reporting, error log lah yang kita boleh pakai dekat sini kan. Error log ni boleh pakai. So kalau katalah kita nak access database tapi ada masalah, jangan kita logkan dekat mana, dekat dalam log punya tu, dekat sini file to connect to database. Ni kaedah untuk kita nak simpan dia punya info bila user nak masuk tapi dia tak boleh login. So kita boleh trace siapa mungkin nama username yang dia masukkan, password dia apa, and then kita boleh tengok. So kita pakai error log dekat sini. Okay, untuk simpan. Next. Ni yang lain-lain. So boleh explore lah. Banyak ni error punya. Okay. Passing by reference, passing variable ni untuk function ni. So function kita ada, nama dia foo. So dekat sini kita bukan pass apa ni, kita bukan pass dia punya value dekat sini, tapi kita pass dia punya location of variable dekat sini. Okay, by location, by reference lah nama dia. So dekat sini. So kemudian var dekat sini kita plus. Jadi var tu ni adalah bukan nama ni maksud dia bukan var, dia punya value tu yang kita, location tu yang kita submit. So dekat sini katalah apa dia, berapa var dia. So first kita letak A sama dengan 5. Bila kita run je foo punya function, nah yang dekat sini A ni, yang 5 ni, yang A5 ni, dia akan add satu lah dekat situ kan. Tapi kita, yang ini ni dia punya variable, dia punya value dia 5 kat sini. Bila kita masukkan 5, dia akan tambah 1. Okay, jadi 6 lah. Ini yang ni bukan variable yang kita, apa nama? Ini dia punya value ni. Yang kita submit dekat sini bukan value tapi dia punya location dia. Ni location dia. So location tu tujuan dia apa? Supaya apa? Dia kalau value tu berubah, kalau location ni, kalau value tu berubah atau tak berubah, bila kita access dia punya location dia, kita always get the correct value of dia punya tu. Dia punya isi kandungan dia. Macam mana nak tahu kita tengok lagi lain lah. Sekarang berapa? 9 lagi 1 minit ni. Okay. Ni foo var dekat sini. Alright, ni function. Ni function of var punya function. So A dia dekat sini apa? Ni dia punya function. Ni ada function. Tapi function ni adalah bar punya function. Foo ni adalah
Yang ini punya function. Okay, so saya pun confused juga ni. Macam mana ni? So ni basically kita nak pass locations punya. Dia memory address bukannya value tau. Hanya value. Kalau value tu isi kat bila kita run dia punya tu value dia, yang location tu isi kandungan dia. Kalau kita tak simpan balik, dia tak akan berubah dia punya location dia. Dia punya value dekat location tu. Itu beza dia. Okay, macam mana nak buat? Contohnya kalau ada pada satu bakul ada apple, kemudian uh, ada benda lain lagi dekat dalam bakul tu, ada 2 biji, contohnya 2 biji apple, satu susah sangat. Location tu always apa yang ada dalam location tu dia dapat dia punya value, tapi yang value tu yang dia ambil dia boleh tarik untuk dia simpan pergi dekat tempat lain. Macam mana nak explain dekat awak. Kita tengok dululah dekat sini Kita run dulu, try dulu yang ni. Nanti mungkin awak boleh nampak lah. Value pass by function. Dah habis 1 minit dah. Mungkin dah lebih 1 minit dah. So I think yang ni kita continue next session. Cuma saya nak tanya awak. Saya dah cadangkan tu hari 11 hari bulan. Ni berapa ni, November. Saya tak ingat lah dia punya tu. Okay, yang 16 hari bulan dia punya tu, saya cadangkan first 16 hari bulan dia punya first test. Tapi lepas tu ada section 4 dengan 4, 5, 6 kot. Saya ada masalah lecture dia belum selesai lagi. Jadi saya anjakkan lagi 23 hari bulan. So hopefully ini you all boleh get ready lah. Bukan 16, 23. So kalau tengok dekat sini, dia punya test tu, dia punya tentative date dia sekarang ialah berapa hari bulan test? Bukan 16 23 hari bulan. 23 hari bulan pukul 5 sampai 7 petang. Ni online online test. Ni contoh soalan test. Test satu yang lepas-lepas lah. So boleh download dan boleh tengok macam mana dia punya untuk dia kan. Ni pattern apa semua kan. Ni just create array je yang ini. Create array. Yang ini awak kena buat programming coding lah sikit kan. Awak kena create form. Lepas tu yang ini untuk yang file punya tu. Tapi yang ini yang lepas punya. Kita tak masuk sampai file dekat sini. Yang kita masuk sampai chapter 3. 1, 2, 3 sampai chapter 3 dengan sampai lab 3 saja 1, 2, 3. So yang tak masuk. Yang ini masuk lah. Yang ini masuk area dia masuk. Cuma files yang tu tak masuk. Yang ini simple je kan. Dah boleh buat pakai bootstrap tu. Yang ini simple je. Yang ini apa? Jumbotron. Yang ini grid dengan cut. Ada section yang saya guna table. Table tu tak baik lah pakai grid. Tengok video dekat section yang lain. Saya tak ingat mana satu section. Mungkin section 3 kot pakai table. Tapi yang baik pakai grid lah. Okay, yang ini simple je kan yang ini kan. Right, so itu je kot untuk yang hari ni. So nanti kita akan continue balik dekat passing variable untuk next week. Awak punya kelas next week 15 hari bulan kan? Awak tak ada ni kan? Ni 19 pun awak tak ada cuti kan? Betul? Ada cuti ke tak ada cuti? Macam tak ada cuti kan? Awak tak ada cuti rasanya. Saya tak pasti. Saya tak tahu sama ada awak ada cuti tak. Cuti mid-sem. Okay, nanti kita sambung lah next session Alright, dan itu saja kot hari ni. 44 orang saja kena. 44 orang saja. Satu session lebih sikit je. Anyway, yang penting awak kena rekodkan kedatangan. So itu saja untuk hari ni. Alright then. Okay, bye. Terima kasih, sir. Thank you, sir. Okay. Terima kasih, sir. Okay, alright.